Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita utama, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM komited menyokong penglibatan suri rumah dalam aktiviti ekonomi dengan mempromosikan bidang keusahawanan kepada mereka. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ramai wanita sukar meneruskan kerjaya kerana komitmen keluarga dan kerja penjagaan tanpa gaji di rumah, tanggungjawab yang masa dipikul terutamanya oleh wanita hari ini. Justru jelasnya bidang keusahawanan terutama perniagaan dalam talian menjadi pilihan utama untuk wanita-wanita yang menjadi suri rumah bagi memperolehi pendapatan untuk menampung kehidupan keluarga mereka. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penutupan Program Mencipta Pendapatan Wanita Wijana 2023 di Tegas Digital Village Samajaya Kuching pada Rabu. Dalam pada itu, program Wijana adalah antara fokus KPWKM dalam menjadikan ekosistem yang menyokong kepada wanita untuk terlibat dalam ekonomi. Program ini mensasarkan peserta daripada kalangan suri rumah wanita yang terlibat dengan penjagaan tanpa gaji supaya mereka dapat memperolehi pendapatan di samping dapat menjalankan tanggungjawab mereka sebagai penjaga. Selain itu, objektif utama adalah membimbing peserta dalam menjana pendapatan sendiri dan memberi latihan dalam perniagaan terutamanya dalam talian. Untuk rekod, seramai 200 orang peserta dari seluruh negara dengan 30 daripadanya daripada Sarawak telah dipilih menyertai program ini. Berita seterusnya, kaunter permohonan bagi kenyalang Gold Card KGC akan dibuka semasa Convention Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Tengah di Hotel Kingwood pada 29 Oktober depan. Convention PBB Zon Tengah itu dijangka dihadiri kira-kira 2,500 anggota daripada 23 cawangan PBB dari kawasan Tengah Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kaunter permohonan KGC itu akan mula dibuka pada 28 Oktober di tingkat 5 Hotel Kingwood khusus untuk delegasi yang datang dari luar bandar bagi memudahkan delegasi memohon kad tersebut. Di bawah jawatan kuasa saya iaitu jawatan kuasa jamuan dan juga pameran, kami akan menawarkan, this is where Mr. Tang comes in, kita akan tawarkan khidmat membuat kenyalang gold card on that day lah. So kenyalang gold card dan ini adalah perkhidmatan yang kita akan berikan pada semasa convention. We can start on the 28th already, 28 sebab delegates delegasi akan hadir dan akan mula datang pada 28. Kita merasakan bahawa yang akan hadir bilangannya agak besar, jadi kita ingin memberi perkhidmatan terutama sekali kepada ahli delegasi yang tidak berpeluang untuk memohon kenyalang gold card sebelum ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media bagi kenyalang gold card bahagian Sibu di Tanah Mas Hotel Sibu pada Selasa. Sementara itu, beliau memberitahu terdapat 39 rakan strategik KGC di Sibu yang melibatkan sektor penjagaan kesihatan, farmasi, hotel, kedai rujit, kedai cermin mata dan pasaraya. Kami sangat berterima kasih kepada badan-badan korporat, badan swasta, kemudian syarikat-syarikat yang telah tampil untuk menawarkan diskaun untuk perkhidmatan ataupun untuk barangan yang mereka jual, seperti yang jual cermin mata misalnya yang sangat diperlukan, kemudian perkhidmatan untuk gigi, atau kita berharap lebih ramai lagi syarikat yang dan juga agensi ataupun badan-badan tertentu, pihak swasta, pusat komersial menjadi rakan strategik kita. Masih dengan perkembangan di Sibu, Bandar Sibu dipilih sebagai tuan rumah Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sarawak pada tahun ini yang akan diadakan dari 27 hingga 29 Oktober bertempat di dataran Tun Tengku Haji Bujang bahagian Sibu. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, penganjuran Hari Sukan Negara bertujuan melahirkan rakyat yang aktif bersukan sehingga menjadi budaya hidup. Kita juga akan mengadakan sukan-sukan di setiap sekolah untuk menyemarakkan semangat kesukanan dari peringkat akar ubi kita sampai ke warga tua. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Hari Sukan Negara 2023 peringkat negeri Sarawak di Sibu pada Rabu.
Tambah beliau, Kementerian Kewangan telah meluluskan peruntukan khas sebanyak 2.7 juta ringgit untuk pelaksanaan Hari Sukan Negara 2023 di seluruh negara. Justeru Datuk Gerald berharap agar Hari Sukan Negara kali ini berjalan dengan jayanya dan mendapat sambutan yang menggalakkan serta kerjasama dan sokongan daripada masyarakat di Sibu. Dan kita we target to have tiap-tiap bahagian juga bersama serentak mengadakan program sukan di mana akan melibatkan lebih daripada 390,000 orang di seluruh Sarawak nanti. Sebanyak 13 acara dan aktiviti akan diadakan sepanjang sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sarawak kali ini yang akan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Manakala di Belaga, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas merangkap Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugat Kumbong meluangkan masa menyantuni mangsa kebakaran Blok B Umar Nyaving di Belaga pada Selasa. Kebakaran pada pagi Isnin itu memusnahkan sepenuhnya 15 pintu Blok B Umar Nyaving di Sungai Asap, manakala bilik nombor 1 Blok A dan bilik nombor 15 Blok C mengalami kerosakan kerana berdekatan dengan Blok B yang terbakar. Datuk Wilson bersama rombongan telah melawat ke tapak kebakaran sambil menziarahi mangsa yang mengalami musibah kebakaran ini. Dalam lawatan tersebut, beliau turut menyampaikan bantuan kepada mangsa yang terlibat bagi membantu meringankan beban yang mereka hadapi. Selain itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Belaga turut menghantar bantuan berupa barangan kelengkapan tidur seperti tilam, bantal dan selimut. Turut disampaikan bantuan makanan kering kepada semua 144 orang yang terjejas. Paparan berikutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Setakan Datuk Hamzah Ibrahim berkesempatan meluangkan masa meninjau padang bola sepak Kampung Kuop selepas melawat mangsa kebakaran di kampung yang sama pada Isnin. Menurut Datuk Hamzah Ibrahim, beberapa permasalahan berkaitan padang bola tersebut telah diutarakan kepada beliau dan telah bersetuju serta meluluskan peruntukan melalui projek transformasi luar bandar RTP sebanyak RM300,000 untuk menaik taraf padang bola tersebut yang merangkumi padang, tempat duduk, grandstand dan parit. Selain itu juga beliau telah melihat keperluan untuk menaik taraf perparitan di bahu jalan lorong di kampung tersebut. Beliau turut memaklumkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Kuop akan meluluskan peruntukan sebanyak RM200,000 untuk menaik taraf perparitan melalui dana projek RTP. Katanya inisiatif yang dititik beratkan oleh beliau ini diharapkan dapat membantu penduduk setempat dari segi pembangunan infrastruktur di Kampung Kuop. Di Baram pula, penduduk di penempatan Long Jegan, Tinjar telah mengadakan gotong royong mendalamkan tadahan air paip graviti di kawasan Bukit Jegan Tinjar pada Rabu. Difahamkan kawasan tadahan air menjadi cetek ekoran batu-batu kecil yang jatuh dari atas bukit dan memenuhi kawasan tadahan air tersebut, yang mengakibatkan tekanan air paip menjadi rendah dan tidak dapat mengalir ke rumah-rumah penduduk setempat dan akhirnya menyukarkan proses aktiviti seharian. Bekalan air paip graviti yang diambil dari mata air di Bukit Jegan ini diguna pakai bersama oleh penduduk kampung Long Jegan A, B, C, warga sekolah kebangsaan Long Jegan dan juga kaki tangan klinik kesihatan Long Jegan yang dianggarkan sekitar 1,500 orang. Penempatan di Long Jegan Tinjar belum disambung dengan bekalan air paip terawat daripada Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAL. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan suasana perasmian majlis penutupan program Mencipta Pendapatan Wanita Wijana 2023 di Tegas Digital Village, Samajaya Kuching pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.